Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang KL City dalam perlawanan Piala Menteri Wilayah Persekutuan, yang mana Negeri Sembilan berjaya untuk menjadi juara dengan kemenangan 2-0 hasil jaringan dari Matthew Alves dan juga Herod Gulon melalui sepakan penalti, yang mana kedua-dua pemain ini adalah bekas import Seri Pahang pada seketika dahulu. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Boleh saya katakan kedua-dua pasukan menggunakan formation yang agak menarik dan menampilkan aksi yang sangat cemerlang pada perlawanan semalam, yang mana Negeri Sembilan dengan formation 3-5-2, manakala KL City bermain dengan formation 3-4-3, walaupun pada asalnya atas kertas adalah formation 4-3-3. Baiklah, saya akan mulakan ulasan dengan pasukan KL City dahulu, iaitu saya akan ceritakan tentang kelemahan pasukan KL City pada perlawanan ni. Yang pertama adalah kemungkinan besar mereka baru first time menggunakan formation 3-4-3, maka ada kelemahan yang paling ketara, iaitu ketika mereka diserang dan juga ketika mereka di counter, yang mana apabila mereka membentuk back 3, pemain-pemain di bahagian wingback iaitu Declan Lambert dan juga Nabil lambat untuk regroup untuk membentuk back 5 dan juga memberi support kepada back 3 pasukan KL City yang diketuai oleh Irfan Zakaria, Giancarlo dan juga Kenny Parash. Jadi apabila mereka lambat untuk regroup ataupun lambat untuk track back balik untuk membentuk back 5, maka itu menjadi kelebihan kepada pasukan Negeri Sembilan yang ada player yang mempunyai fizikal yang bagus, ball control yang bagus dan juga boleh exploit bahagian winger ataupun bahagian fullback pasukan KL City dengan sangat-sangat bagus lah. Sebab apa? Sebab Nabil dan juga Declan Lambert yang bermain sebagai left wingback dan juga right wingback lambat untuk membentuk back 5 untuk cover posisi tersebut ataupun menutup ruang di bahagian wide area pasukan KL City. Jadi itu kelemahan yang pertama yang paling ketara saya nampak untuk formation 3-4-3 yang pertama kali diguna pakai oleh pasukan KL City. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan kelemahan lagi adalah di bahagian tengah, yang mana gandingan bahagian tengah adalah di bahagian tengah ada 4 orang lah, sebab main main 3-4-3, iaitu Nabil di kiri, Declan di kanan, Ryan Lambert dan juga Akram di bahagian tengah. Yang mana untuk perlawanan ni boleh saya katakan di bahagian tengah pasukan KL City, untuk Akram dari segi defensif dia sangat padu, tetapi dari segi involve dengan attacking dan juga memberi support kepada Ryan Lambert agak terlalu lambat, dan Ryan Lambert pun selalunya terisolate ataupun bersendirian di bahagian tengah, dan dia juga lambat untuk dapat backup daripada pemain striker pasukan KL City yang bernombor 11, yang mana pemain nombor 11 juga jarang untuk turun dan minta bola dan juga membuka ruang kepada player-player lain. Jadi benda tu sedikit sebanyak menjejaskan corak permainan KL City ketika KL City cuba nak build up dan ketika KL City cuba nak menyerang. Apa-apa pun saya tak boleh kata banyak. Sebab apa? Untuk perlawanan ni KL City menurunkan bukannya the best first 11 mereka seperti J. Parthiban, Paulo Josu, Romel Morales masih lagi belum diturunkan. Dan ini juga saya pertama kali melihat KL City menggunakan formation 3-4-3 dalam perlawanan sebenar, dan mungkin ini adalah pre-season, so kita tak boleh nak judge terlalu banyak lah, sebab sehingga liga bermula barulah kita boleh judge dengan lebih mendalam ataupun kita boleh komen dengan lebih mendalam. Apa-apa pun boleh saya katakan ini mungkin pendekatan yang bakal diambil oleh Boyan Hodak sebagai pendekatan yang baru. Sebab apa? Sebab liga akan bermula lagi 2 minggu. So tak banyak perubahan yang boleh dilakukan. Hanya ada beberapa perubahan sahaja yang boleh dilakukan, dan hanya ada 9 hari sebelum Piala Subangsih menentang JDT akan bermula. Itu tentang kelemahan pasukan KL City. Dan seterusnya, kelemahan pasukan KL City adalah di bahagian front 3 mereka. Yang mana front 3 mereka yang diketuai oleh Hadi, Zafri dan juga player nombor 11 tersebut, mereka seakan-akan tidak ada chemistry dan tidak ada connection antara satu sama lain. Walaupun boleh dikatakan Zafri Yahya sangat rajin, tetapi masih lagi gagal untuk membuka ruang kepada striker utama mereka untuk mendapatkan bola, untuk menjaringkan gol. Bahkan striker mereka yang first juga gagal untuk turun ke bawah, untuk open dan juga buka gameplay ke bahagian sayap. Jadi perkara tersebut dengan mudahnya pertahanan pasukan Negeri Sembilan yang diketuai oleh Herod Gulon dan juga Kaijun dan rakan-rakan untuk mematahkan serangan pasukan KL City. Jadi itu kelemahan yang paling ketara lah untuk 3-4-3 yang diketuai oleh pasukan KL City, terutamanya dari segi regroup ketika membentuk back 5 ketika diserang dan juga di counter. Untuk apa yang boleh saya puji tentang pasukan KL City adalah di bahagian tengah yang diketuai oleh Akram, yang mana Akram bertindak dengan sangat cemerlang di bahagian tengah. Dari segi defensif, macam saya kata, beliau sangat solid. Dari segi involve untuk menyerang, beliau juga agak bagus. Beberapa kali beliau boleh
boleh buka game kepada Declan yang selalu melakukan overlapping di bahagian sayap sebagai wingback, dan benda tu boleh dipuji untuk Akram dan juga Ryan Lambert, yang mana kedua-dua player ni sangat rajin dan sangat solid di bahagian tengah, mempunyai work rate yang tinggi lah, yang mana kedua-dua player ni di bahagian tengah KL City saya boleh puji. Yang mana yang kedua dan yang terakhir yang saya boleh puji adalah mengenai Declan. Declan sangat bagus dan juga sangat ofensif untuk menyerang, yang mana dia banyak kali involve dengan gerakan-gerakan menarik di bahagian kanan. Dia buat overlapping, dia buat dribbling, dia masuk dalam kotak penalti, dia cut back dan sebagainya. Tetapi sayang kadang-kadang tak dapat pemain KL City gagal manfaatkan peluang-peluang tersebut. Ada satu percubaan daripada Nabil hasil cutback yang dilakukan oleh Declan Lambert, tetapi gagal dimanfaatkan. Tetapi dari segi defensif, Declan dan juga Nabil agak lambat untuk regroup balik. Itu yang menjadi masalah utama kepada pertahanan pasukan KL City pada perlawanan semalam. Okey, untuk KL City. Untuk Negeri Sembilan, apa yang boleh saya puji tentang Negeri Sembilan? Yang pertama adalah pada awal dan juga ada certain part mereka pandai untuk meletakkan ataupun pandai untuk menekan ataupun menggunakan praising, iaitu kadang-kadang mereka buat high praising, kadang-kadang mereka membuat tekanan hanya sekadar ala kadar, tapi tekanan tinggi yang mereka buat tu agak mantap lah. Sebab apa? Sebab mereka pandai timing yang mereka pandai guna. Oh, ini adalah masa untuk mereka melakukan high praising, so mereka press. Apabila mereka praising tu, mereka dapat bola dan mereka boleh curi bola dengan cepat daripada pasukan KL City, dan mereka boleh kontrol untuk bermain dengan direct football untuk cari bahagian serangan pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan semalam. Benda tu sangat bagus yang boleh saya puji untuk barisan tengah pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan semalam. Contohnya saya bagi ada situasi yang mana pemain tengah Negeri Sembilan import tersebut praising bahagian tengah pasukan KL City, dia dapat bola, lepas tu dia melepaskan satu rematan dan berjaya ditepis oleh Kevin Ray Mendoza. Iaitu adalah satu percubaan yang sangat cemerlang lah daripada seorang pemain tengah pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang boleh saya puji adalah bagaimana mereka cepat untuk defend, yang mana semalam KL City juga banyak menyerang, tetapi defensif ataupun defend department pasukan Negeri Sembilan memang sangat-sangat cemerlang, yang diketuai oleh Harold Gulan dan juga Kai Jones, yang mana kedua-dua player ni memang berpengalaman dalam Liga Malaysia. Mereka beraksi dengan sangat cemerlang, mereka cepat untuk compact, mereka cepat untuk menutup ruang, mereka cepat untuk intercept, dan mereka cepat untuk membaca game. Jadi mudah sahajalah untuk patahkan serangan-serangan yang cuba dilakukan oleh KL City pada perlawanan semalam. Itu yang kedua yang boleh saya puji. Yang ketiga yang boleh saya puji adalah di bahagian serangan pasukan Negeri Sembilan, yang mana mereka bermain dengan direct football, tetapi apa yang menarik adalah pemain-pemain di hadapan pasukan Negeri Sembilan adalah orang yang mempunyai individual skill yang bagus. Ball control tak ada lah bagus mana, tetapi mereka ada physical yang bagus dan juga finishing yang bagus, yang mana dalam angle yang tertutup pun mereka masih boleh melakukan percubaan. Contohnya Matthew Aves, tak ada angle, dia boleh lakukan percubaan yang sangat padu, nasib baik berjaya ditangkap kemas oleh Kevin Ray Mendoza. Jadi benda tu sangatlah kelebihan untuk Negeri Sembilan sekiranya mereka boleh exploit bahagian pertahanan pasukan lawan, dan mereka ada striker yang bagus dari segi finishing dan juga satu striker yang bagus dari segi fizikal. Maka kalau lawan dengan defend yang agak lemah ataupun defend yang terlalu tak solid, terlalu bagi space kan, maka Negeri Sembilan boleh jadikan gol. Contohnya macam semalam Negeri Sembilan dapat jadikan gol melalui kesilapan awal pada minit kedua yang disebabkan gagal pemain KL City gagal nak bola, pup gol kan. Jadi positioning pemain-pemain Negeri Sembilan pun agak baguslah pada perlawanan semalam. Dan yang paling penting, mereka juga ada wingback yang laju, iaitu mereka ada wingback yang laju seperti Son Savaras dan sebagainya. So bila mana mereka ada super sub yang laju, mereka boleh cari gol minit-minit akhir melalui sepakan penalti. Bukti KL City lambat untuk regroup back 5 semalam adalah salah satu gol penalti daripada Harold Gulan, yang mana Kenny Paras terpaksa tackle disebabkan Declan lambat untuk cover dia punya space. Jadi Sen Savaras masuk kotak penalti, Kenny Paras tertackle dan menjatuhkan Sean dalam kotak penalti, jadi penalti lah. Itu jadi secara kesimpulannya kedua-dua pasukan bermain dengan formation yang agak sama, 1-3-4-3, 1-3-5-2. 3-5-2 lebih direct, 3-4-3 agak susah untuk dimainkan, sebab kalau lambat untuk regroup maka akan menjadi kelebihan untuk pemain ataupun pasukan yang bermain direct. Jadi secara tak langsung Negeri Sembilan berjaya memanfaatkan kesilapan yang dilakukan oleh KL City. Mereka menang, manakala KL City gagal memanfaatkan peluang yang ada, mereka kalah. Itu sahaja. Assalamualaikum.